Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Dr. Sarwanan dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami dari kumpulan 2 akan membuat pembentangan bagi subjek pengantar kesusasteraan. Tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Malisha Shaila binti Mahmud 154218 selaku ketua bagi kumpulan 2. Bersama 5 lagi ahli kumpulan saya, iaitu Anis Madihah sebagai pembentang kedua, Karisa sebagai pembentang ketiga, seterusnya Fawaz Ilman sebagai pembentang keempat, Fatin Syarihah pembentang kelima, dan akhir sekali Asma Amani sebagai pembentang terakhir. Berikut merupakan soalan bagi kumpulan kami, iaitu berdasarkan buku The Mirror and the Lamp, bincangkan 4 teori asas yang dapat menjelaskan lagi pemahaman kami tentang kesusasteraan. Definisi teori. Teori berasal daripada perkataan Yunani iaitu "derio" yang membawa maksud pemandangan. Definisi ini membayangkan bahawa teori berasaskan kepada konsepsi seseorang yang kemudiannya mengemukakan dalam bentuk suatu pandangan. Definisi ini juga memahamkan kepada kita sifat teori yang relatif kepada pelbagai pendapat. Hal ini membuktikan definisi teori adalah berbeza berdasarkan pandangan yang berbeza dalam kalangan ahli teori. Manakala konsep teori sastera pula ialah memahami sifat, fungsi kesusasteraan dan hubungan teks kepada pengarang, pembaca dan masyarakat. Ia boleh digambarkan sebagai bingkai yang menyokong kritikan sastera. Teori sastera terdiri daripada pelbagai pendekatan ilmiah untuk menilai kajian. Secara ringkasnya, saya berpendapat bahawa mereka dapat digambarkan sebagai perspektif yang berbeza atau sudut sains yang digunakan untuk menilai kesusasteraan. Berdasarkan buku The Mirror and the Lamp, Abrams menyalahkan teori alam semestanya. Melalui teori ini, terdapat kerja kesusasteraan iaitu karya seni. Kedua, terdapat pencipta karya sastera iaitu pengarang. Ketiga, terdapat alam semesta iaitu alam yang mendasari kelahiran karya sastera. Dan akhir sekali, terdapat penikmat karya sastera iaitu pembaca. Berkenaan dengan teori alam semesta, menurut Abrams, karya sastera boleh dilihat dari 4 sudut pandangan iaitu memetik, pragmatik, ekspresif dan objektif. Terima kasih kepada pembentang pertama, Malisha Shaila. Okey, baiklah. Berdasarkan buku The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and the Critical Tradition karya H.M. Abrams, saya akan menerangkan teori asas yang pertama iaitu teori mimetik. Apakah yang dimaksudkan dengan mimetik? Mimetik merupakan perkataan Yunani iaitu mimesis yang bermaksud peniruan. Abrams menyatakan bahawa secara umumnya mimetik dapat diertikan sebagai satu pendekatan yang memandang karya sastera sebagai pembayangan dari dunia kehidupan yang nyata. Menurutnya lagi, teori mimetik merupakan pendekatan estetik yang paling primitif kerana teori ini terkandung dalam pandangan dua orang tokoh yang hebat iaitu Plato dan Aristotle. Abrams menyatakan bahawa Plato memandang karya sastera ini adalah suatu tiruan daripada sebuah kenyataan. Hal ini demikian kerana Plato berpendapat
Penyair mencerminkan kenyataan atau realiti dengan menciplak kehidupan alam nyata sehingga yang dihasilkan adalah khayalan atau kebenaran yang palsu yang menyimpang jauh daripada kenyataan sebenar. Hal ini menyebabkan Plato memandang penyair lebih rendah statusnya berbanding seorang tukang. Pandangan Plato ditentang oleh Aristotle kerana Aristotle berpendapat bahawa karya sastera bukanlah tiruan semata-mata tetapi dapat meninggikan akal budi manusia serta menyucikan jiwa seseorang. Menurutnya lagi, karya sastera adalah proses kreatif yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak mahir dalam kesenian, sehingga Aristotle menyangkal pandangan Plato dengan menyatakan seniman jauh lebih tinggi status kedudukannya daripada seorang tukang kayu, bahkan semua tukang. Abraham telah membuat beberapa langkah analisis mengenai teori mimetik ini. Salah satunya ialah teori ini dapat mengungkapkan data atau kehidupan yang realiti ke dalam kenyataan dalam teks. Namun tidak dapat dinafikan bahawa Abraham mendapati terdapat kelemahan di dalam teori ini di mana perbandingan secara langsung dengan kenyataan menyebabkan karya sastera sebagai fiksyen imajinasi sering diabaikan. Jelaslah bahawa pendekatan mimetik ini memberi kita pemahaman tentang hubungan karya sastera dengan kenyataan sebenar atau realiti kehidupan alam semesta. Terima kasih kepada Saudari Anis Madiha atas penerangan yang disampaikan olehnya sebentar tadi. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan saya mengenai teori pragmatik. Teori pragmatik merupakan teori sastra yang berfokuskan kepada pembaca. Teori pragmatik merupakan satu pendekatan untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca supaya mereka mendapat kesan dari segi pengajaran maupun kesan dari segi emosi pembaca. Misalnya, seseorang penulis itu menulis mengenai kemerdekaan. Hal ini supaya para pembaca memperolehi pengajaran untuk memperingati erti kemerdekaan negara sekaligus memupuk perasaan cinta akan negara. Selain itu, berdasarkan kefahaman saya dalam teori pragmatik melalui buku The Mirror and the Lamp, nilai sesuatu karya sastra tersebut dapat dinilai dengan lebih tinggi sekiranya karya sastra tersebut berjaya disampaikan kepada pembaca. Hal ini bermaksud sesebuah karya sastra tersebut mempunyai unsur-unsur pengajaran, nasihat, pengakhiran yang baik dan sebagainya. Hal ini jelaslah bahawa mempunyai nilai-nilai moral diterapkan dalam sesebuah karya sastra tersebut. Hal ini bertepatan dengan teori pragmatik yang terdapat dalam buku The Mirror and the Lamp. Sesuatu karya sastra itu ditulis untuk memenuhi kehendak pembaca. Selain itu, berdasarkan kefahaman saya dalam teori pragmatik yang terkandung dalam buku The Mirror and the Lamp, sesuatu karya tersebut mempunyai sifat estetika ataupun bersifat indah. Penghasilan sesuatu karya yang bersifat estetika ataupun indah ini dapat dilihat dari segi penggunaan gaya bahasa, penggunaan diksi dan sebagainya. Hal ini untuk memastikan para pembaca memahami perkara yang ingin disampaikan oleh penulis sekaligus membolehkan mereka dapat merasakan sifat yang indah sewaktu mereka membaca puisi yang disampaikan ataupun karya sastra yang ditulis oleh penulis. Seterusnya, karya-karya sastra ini ditulis untuk menarik perhatian pembaca. Misalnya, jika pembaca itu ingin mengetahui tentang kisah yang romantik, maka penulis akan menulis sesuatu yang berkenaan dengan kisah-kisah berkenaan dengan percintaan. Jadi, itulah yang dinamakan teori pragmatik. Pada pandangan saya, teori pragmatik merupakan sangat penting untuk kita membuat penilaian bagi semua karya sastra. Hal ini adalah untuk memastikan kita tahu tujuan sesuatu karya sastra itu dihasilkan. Sebagai contoh, seseorang penulis ini tahu masyarakat di sekitar ini suka akan hal-hal mengenai keindahan alam sekitar. Maka dia akan menulis berkenaan dengan keindahan alam sekitar supaya membolehkan para pembaca itu tadi tertarik untuk membaca karya sastra yang dihasilkan oleh beliau. Sekian itu saja pada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Karissa atas penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Kini, saya, Fawaz Ilman, ingin membincangkan sedikit berkenaan dengan teori ekspresif.
Secara umumnya, pendekatan ekspresif karya sastra telah dilakukan oleh seorang ahli sastra Yunani kuno, iaitu Dionysius Cassius Longinus, yang mana dalam bukunya yang bertajuk On the Sublime. Dalam pada itu, terdapat banyak kriteria dan pandangan yang boleh diketengahkan oleh saya dalam menterjemahkan konteks teori ekspresif. Pertama sekali, saya berpendapat bahawa teori ekspresif merupakan suatu ekspresi, curahan, ucapan, perasaan dan imaginasi pengarang. Hal ini demikian kerana pengarang akan menggunakan naluri dirinya dalam menterjemahkan kemahirannya ke dalam karya sastranya. Selain itu, saya berpendapat bahawa teori ekspresif ini juga sesuai digunakan dalam melihat kebimbangan pengarang dalam berkarya. Perkara ini juga dilihat agak relevan untuk diketengahkan kerana pengarang akan mengungkapkan segala apa yang tersirat dalam dirinya bagi menghasilkan sebuah karya sastra yang baik dan berkualiti tinggi. Di samping itu, saya merasakan bahawa terdapat pelbagai kepentingan aspek ekspresif yang boleh ditelusuri dengan lebih mendalam. Contohnya, pengarang merupakan orang yang mempunyai kepekaan terhadap persoalan yang mana mempunyai nilai wawasan kemanusiaan yang tinggi dan mendalam. Pada waktu yang sama, kepentingan khusus yang boleh dikupas di sini ialah pengarang mempunyai daya pemikiran dan perasaan yang lebih maju dalam menghasilkan sebuah karya sastra yang bertauliah dan berwawasan tinggi. Sehubungan dengan itu, konsep-konsep ini juga sejajar dengan satu teori ekspresif yang mana terdapat dalam buku The Mirror and the Lamp, iaitu perlu berimajinasi secara kreatif dan spontan dari segi emosi dengan mengorbankan sifat yang bertentangan dengan penilaian dan pembelajaran. Seterusnya, saya ingin meneruskan perbincangan berkenaan dengan hakikat pendekatan ekspresif. Pertama sekali, saya berpendapat bahawa konteks ini sedikit sebanyak akan mengkaji karya sastra dengan kesesuaian visi peribadi pengarang yang mana kritik ini akan mencari fakta-fakta tentang watak khusus dan pengalaman penulis yang secara tidak langsungnya telah mempengaruhi dirinya untuk berkecimpung dalam arena penghasilan karya tersebut. Sementelahan, saya juga berpendapat bahawa pendekatan ekspresif juga akan menitik beratkan perhatian pada keupayaan pengarang dalam mengekspresikan idea-ideanya ke dalam karya sastra. Hal ini juga selari dengan pengaplikasian tahap kemahiran dan profesional pengarang dalam menterjemahkan sebuah karya sastra yang berintegriti. Selain itu, saya merasakan bahawa pendekatan ekspresif akan tertumpu pada konteks daya renungan pengarang. Perkara ini amat sinonim bagi pengarang kerana mereka akan lebih bebas untuk berkarya dengan menggunakan logik akal pemikiran dan tidak tertakluk pada sebuah format dalam menghasilkan sebuah karya yang cemerlang dan kaya dengan makna yang tersirat. Bukan itu sahaja, para pengkritik ekspresif juga meyakini bahawa pengarang karya sastra merupakan suatu unsur utama dalam mewujudkan kombinasi persepsi dan perasaan dalam karya sastra. Hal ini demikian kerana pengarang akan menjadi sebagai suatu medium dalam mengaplikasikan kemahiran kombinasi ini dalam menghasilkan sebuah karya sastra yang penuh dengan nilai estetika yang tersendiri. Oleh itu, saya ingin mengungkapkan bahawa konteks ini juga bertepatan dengan satu teori ekspresif yang terdapat dalam buku The Mirror and the Lamp, iaitu kecenderungannya adalah untuk menilai sejauh manakah mereka mampu mengekspresikan perasaan dan kekuatan mental yang tidak diputarbelikkan. Di kesempatan ini, saya ingin membincangkan sedikit berkenaan dengan langkah penerapan pendekatan ekspresif. Secara amnya, pendekatan ini merupakan suatu elemen yang mengaitkan sebuah karya sastra dengan pengarangnya. Oleh itu, langkah pertama yang boleh dilakukan bagi menerapkan pendekatan ekspresif ialah seorang pengkritik siogianya mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Hal ini demikian kerana saya menjangkakan bahawa pengkritik akan lebih mengenali latar belakang pengarang dalam akan mengetahui apakah konsep yang akan digunakan oleh pengarang tersebut bagi menghasilkan sebuah karya sastra. Selain itu, saya berpendapat bahawa pengarang sewajarnya melakukan pentafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra seperti tema gaya bahasa atau diksi, citraan atau sebagainya. Hal ini demikian kerana pengarang akan dapat menghasilkan karya sastra yang berilmiah dan berkredibiliti tinggi
yang mana setiap unsur tersebut merupakan sebuah nilai sentimental yang dapat menzahirkan hasil karya yang tersendiri. Di samping itu, saya juga berpendapat bahawa pengarang perlu mengaitkan hasil pentafsiran dengan merujuk kepada tinjauan psikologis dan kejiwaan pengarang. Hal ini selaras dengan andaian dasar penelitian psikologi sastra yang mana dapat dilihat dari sejauh manakah pengarang mampu mengungkapkan ekspresinya ke dalam sebuah ciptaan karya sastra. Bukan itu sahaja, langkah ini juga akan dapat mewujudkan sebuah penerapan teori ekspresif secara berkronologi yang mana perkara ini akan dapat membantu dalam menterjemahkan teori ekspresif secara sistematik dan komprehensif. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Saudari Fatin Syarihah bagi meneruskan pembincangan ini. Terima kasih kepada saudara Fawaz di atas pembentangan yang cukup menarik sebentar tadi. Saya, Fatin Syarihah binti Syahli, akan membentangkan teori pendekatan yang keempat, iaitu teori pendekatan objektif. Apakah itu teori pendekatan objektif? Teori pendekatan objektif merupakan satu kajian yang berorientasikan hasil kerja atau karya sastra semata-mata. Menurut Abrams, di dalam buku Mirror and the Lamb, beliau mengatakan bahawa teori ini memusatkan perhatian semata-mata pada unsur-unsur, antarhubungan dan keseluruhan karya sastra. Apa yang saya dapat dari kajian topik ini adalah teori ini bebas dan terpisah dari pengaruh-pengaruh luar seperti pengarang, realiti dan pembaca. Konsep pendekatan ini adalah karya sastra merupakan sebuah struktur yang terdiri daripada pelbagai unsur pembentuk struktur. Unsur pembentuk ini juga boleh dikenali sebagai unsur intrinsik. Sebagai contoh, tema, persoalan, plot, watak dan sebagainya. Abrams juga mengatakan bahawa pendekatan objektif mula muncul secara meluas pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19. Sebilangan pengkritik cuba memahami puisi sebagai heterokosm, iaitu sebuah dunia bebas dan lengkap dengan sendirinya. Tujuan pengkritik mengatakan sedemikian adalah untuk mengklasifikasikan karya atau puisi sebagai satu elemen tunggal tanpa rujukan luar, yang disebut oleh sejarawan sebagai art for art's sake. Selain itu, teori pendekatan ini juga dikenali sebagai puisi autonomis oleh ahli kesusastraan Belanda, yang bermaksud sesuatu karya yang merdeka dari unsur luar karya. Salah satu karya awal yang didapati mempunyai percubaan menggunakan teori pendekatan objektif ini boleh dilihat dalam karya Aristoteles yang bertajuk Poetics. Beliau cuba menganalisis tragedi sebagai satu identiti yang menyeluruh dan terdiri daripada pelbagai bahagian yang dapat membangunkan tragedi tersebut seperti plot dan watak. Setelah mengkaji teori ini, saya berpendapat bahawa berikut merupakan contoh-contoh lain yang sesuai. Hal ini demikian kerana songket berbenang emas merupakan bahan komsas bagi subjek bahasa Melayu, manakala saudagar besar dari Kuala Lumpur pula merupakan bahan bagi subjek kesusastraan Melayu untuk pelajar peringkat STPM. Pelajar-pelajar ini menggunakan pendekatan objektif dengan mengenal pasti unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel tersebut seperti tema, persoalan dan watak. Kesimpulannya, saya berpendapat bahawa teori ini sangat bagus bagi penilaian sesebuah karya sastra. Hal ini demikian kerana pendekatan ini dapat mengelakkan berlakunya penilaian berat sebelah dan tidak adil. Pendekatan ini hanya mengkaji unsur-unsur yang membentuk karya tersebut tanpa mengambil kira unsur luar seperti pembaca, pengarang dan realiti. Oleh sebab itu, karya dapat dinikmati dan dihargai tanpa dipengaruhi oleh perkara lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Fatin. Baiklah, saya akan teruskan bahagian seterusnya, iaitu kelemahan pendekatan objektif. Kelemahan pendekatan objektif adalah menolak unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Maksud unsur-unsur ekstrinsik ialah unsur-unsur yang membangunkan karya sastra itu dari luar. Antaranya ialah latar belakang penciptaan, contohnya bila karya sastra itu dihasilkan. Dan seterusnya ialah keadaan masyarakat, iaitu sama ada dari segi politik, agama, sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir ialah pandangan hidup pengarang itu sendiri.
Di sini saya berpendapat bahawa mengapa berlakunya kelemahan pendekatan objektif ini adalah kerana pendekatan objektif ini tertumpu kepada unsur-unsur intrinsik sahaja, iaitu unsur-unsur dalaman karya sastra itu. Seterusnya, kita beralih pula kepada kesimpulan. Kesimpulannya, pada pendapat saya, pendekatan mimetik ini sebuah peniruan kenyataan atau pengalaman yang dialami oleh pengarang itu sendiri, kemudiannya menjadi suatu perkara yang realiti sama ada dari segi budaya, agama, sosial dan sebagainya. Seterusnya, pendekatan pragmatik. Di sini dapat saya simpulkan bahawa kebanyakan karyawan pada hari ini lebih menggunakan pendekatan pragmatik ini kerana mereka ada tujuan tertentu dalam menyampaikan dalam menghasilkan sebuah karya sastra mereka yang mampu memberi nilai tertentu kepada para pembaca itu sendiri. Sebagai contoh yang dapat saya berikan ialah karya Hasan Al-Banna. Selain itu, saya juga sangat bersetuju dengan pendekatan ekspresif yang lebih tertumpu kepada pemikiran, perasaan dan pandangan pengarang itu sendiri kerana kebanyakan penulis pada hari ini lebih gemar meluahkan perasaan mereka melalui karya sastra sama ada dalam bentuk puisi, sajak ataupun cerpen. Pendekatan yang terakhir ialah pendekatan objektif. Menurut kefahaman saya, pendekatan objektif ini digunakan bagi menghiburkan si pembaca seperti kisah-kisah masyarakat pada zaman dahulu kerana ia lebih tertumpu kepada unsur-unsur khayalan. Akhir kata, saya berpendapat bahawa The Mirror and the Lamb membawa maksud The Mirror apakah itu The Mirror mencerminkan pandangan seorang pengarang melalui karya sastra kerana setiap pengalaman yang dihadapi oleh pengarang itu akan diluahkan melalui karya sastra seperti beliau melukis kembali pengalaman, pandangan ataupun seakan-akan dirinya dalam karya sastra itu, dan inilah yang dikatakan The Mirror, manakala The Lamp membawa maksud cahaya yang menyinari keindahan dalam berkarya. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan sangat kreatif dan indah sehingga mampu menyinari kehidupan pengarang itu sendiri. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.